Terima kasih atas jawapan yang disampaikan. Saya nak rujuk kepada kenyataan Menteri di Jabatan Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Kerajaan kini sedang menambah baik modul eksekutif halal antarabangsa yang dijangka dapat mengembangkan persijilan halal luar negara, di mana sebelum ini hanya membuat kerjasama dengan syarikat Original Equipment Manufacturer atau OEM tempatan dan punya kilang luar negara. Persoalan saya ialah, apakah mekanisme yang diaplikasikan kepada syarikat luar negara untuk memastikan standard keperluan halal di Malaysia dapat dipatuhi, dan sejauh mana penglibatan Halal Development Center ataupun HDC dalam mendirikan modul ini? Yang kedua, berdasarkan jawapan tadi, saya kira dengan 171 orang kaki tangan yang melibatkan kelulusan, permintaan, tindakan perundangan, pengiktirafan, saya fikir, dan kita tak sasaran 23 hari bekerja untuk dapat kelulusan, saya fikir ini satu bebanan yang besar kepada kaki tangan. Dan realiti di bawah sekarang ialah, saya dapat aduan dia terlalu lambat untuk dapat kelulusan tersebut. Saya ingin mendapat penjelasan, apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk menambahkan lagi kaki tangan dan menyediakan satu skim khas kepada kaki tangan JAKIM halal. Dan yang kedua, di samping itu, mekanisme di luar negara ini saya fikir perlu kita mantapkan supaya status JAKIM halal JAKIM ni diiktiraf di peringkat antarabangsa dapat kita maintain, dapat kita kekalkan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Saya jawab persoalan yang pertama itu berkaitan dengan mekanisme yang digunakan, iaitu dengan memperkenalkan manual prosedur khusus bagi pelaksanaan persediaan halal Malaysia antarabangsa dengan syarat dan keperluan yang lebih komprehensif dan bersesuaian dengan pemakaian di peringkat antarabangsa. Syarikat di luar negara yang memohon persediaan halal Malaysia ini disyaratkan membangunkan sistem jaminan halal. Piawaian ini diwujudkan berdasar konsep halal built-in yang menjadi keperluan pematuhan kepada pihak syarikat selain pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak JAKIM. Yang ketiga, menetapkan keperluan melantik eksekutif halal antarabangsa bagi meningkatkan kemampuan dan kompetensi eksekutif halal dalam memastikan standard dan piawaian halal terpelihara. Jadi ini adalah tiga tindakan yang berhormat yang dilakukan oleh pihak JAKIM untuk memastikan compliance atau pematuhan kepada Badan Persijilan Antarabangsa. Berkaitan dengan Halal Development Corporation, HDC memainkan peranan sebagai industri lead body ILB yang turut membantu dan menjadi facilitator kepada industri-industri halal negara selaras dengan pelan industri halal negara, iaitu Halal Industry Master Plan HIP 2030. InsyaAllah YB berkaitan dengan penambahan, kita mengambil kira bahawa 171 kaki tangan yang sedia ada, mungkin satu bebanan yang agak berat kepada mereka. Pihak JAKIM sentiasa bekerjasama dan berbincang dengan pihak GPA untuk dalam usaha untuk menambahkan kaki tangan tersebut. Dan seperti mana yang Berhormat Kubang Krian sebut tadi itu, memang kita mengambil kira tentang pertukaran kaki tangan yang berada di bahagian halal sejak kemudian dia pergi kepada bahagian-bahagian yang halal yang lain. Jadi dalam konteks itu, JAKIM akan buat penelitian dan perbincangan dengan pihak GPA untuk memastikan supaya graduan yang khusus dalam bidang bidang kimia dan juga syariah yang ditawarkan oleh universiti, contohnya USIM. Jadi mereka ini bila dia keluar nanti, kita harapkan kita dapat wujudkan satu skim khusus. Contohnya FS contohnya. Jadi mereka yang terlatih dalam bidang kimia dan juga syariah untuk ditempatkan di bahagian halal, jadi mereka ini akan berada di situ tetap. Jadi dengan cara sedemikian kita harapkan agar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian tadi itu, untuk memastikan maintenance pengiktirafan oleh badan antarabangsa terhadap persijilan halal JAKIM ini dapat dikekalkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Pertua.